Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai semua. Hari ni kita nak tengok bab 4 iaitu kreatifan logam. Okey, tajuk ni boleh dikatakan tough jugalah, orang kata apa, susah jugalah. Jadi kamu kena dengar betul-betul. Okey, sebab benda ni dia banyak sangat dia punya istilah yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Okey, insyaAllah kita sama-sama tengoklah. Okey, yang pertama kita nak tengok kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi. Okey, jadi bumi kita ni dia ada banyak mineral. Okey, mineral ni maksudnya batuan lah kan. Okey, mineral ialah unsur atau subatian yang wujud secara semulajadi dengan struktur hablur dan komposisi kimia yang tertentu. Okey, jadi mineral ni terbahagi kepada dua iaitu unsur. Okey, unsur ni maksudnya dalam sesuatu benda tu dia hanya ada satu saja. Contohnya kalau emas, ada emas saja. Tak boleh campur dengan perak, okey, tak ada batu, memang emas saja. Orang panggil apa? Jongkong emas. Yang tu adalah unsur. Okey, sama juga dengan perak, berlian. Okey, ini adalah contoh berlian. Dalam ni memang ada berlian sahaja, tak ada benda lain. Okey, grafit, sulfur dan juga kuprum. Okey, kalau sebatian pula, sebatian ni dia adalah gabungan daripada beberapa unsur. Okey, contohnya boksit, hematit, galena, kasiterit, kuarza dan kalsit. Okey, yang ni kamu tak pernah dengar kan? Okey, yang ni kamu tak pernah dengar kan? Okey, ini adalah contoh sebatian. Okey, seterusnya kita nak tengok sebatian semulajadi dan unsurnya. Kita tahu sebatian ni dia bercampur dengan banyak unsur. Okey, contohnya hematit. Okey, nama saintifik dia ferrum 3 oksida. Okey, gabungan unsur dia ada ferrum dan oksigen. Okey, kalau kasiterit, nama saintifik dia strontium 4 oksida. Okey, jadi kamu boleh tahu ada strontium dan juga oksigen. Okey, kamu nak tahu gabungan unsur ni, kamu tengok dekat nama saintifik dia. Okey, contohnya kalau strontium 4 oksida. Oksida ni mai daripada oksigen. Strontium tu, okey, strontium tu mai daripada strontium lah. Okey, jadi kuarza, okey, kuarza ataupun nama lain dia adalah silikon dioksida. Okey, mai daripada silikon dan oksigen. Okey, boksit ataupun biji aluminium, okey, warna merah tu, ni, boksit tu. Okey, dia ada aluminium oksida. Okey, mai daripada aluminium dan oksigen. Galena ataupun biji plumbum. Okey, plumbum ni warna silver ataupun warna silver apa? Perak kan? Okey, jadi dia mai daripada nama saintifik dia plumbum 2 sulfida. Okey, mai daripada plumbum dan juga oksigen. Okey, pirit iaitu ferrum sulfida, mai daripada ferrum dan juga sulfur. Kalsit, kalsium karbonat. Okey, gabungan dia kalsium, karbon dan oksigen. Nampak tak karbonat tu? Karbonat tu mai daripada karbon dan oksigen. Sebab tu dia jadi karbonat. Okey, benda ni, semua benda ni kalau boleh kamu ingat, kamu ingat. Okey, kamu tak perlu hafal pun, kamu cuma faham. Okey, ni contoh kuarza. Kuarza ni adalah orang panggil batu pula. Sebenarnya dia batu, nampak tak? Tu, dia pergi merata tu kan? Okey, susunan dia. Okey, seterusnya sebatian semulajadi ialah gabungan beberapa unsur. Jadi eksperimen ni dia nak menguji sebatian. Okey, dalam sebatian tu ada apa dalam dia? Okey, ada apa unsur dalam dia? Okey, yang ni dia bagi contoh kalsium karbonat. Okey, jadi susunan eksperimen dia kalau kamu nampak macam ni. Okey, yang ni adalah untuk menguji unsur dalam sesuatu sebatian. Okey, kalau yang ni dia guna kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat dan asid hidroklorik cair. Okey, dia dipanaskan. Okey, bila dia dipanaskan, dia akan menghasilkan satu gas. Okey, gas tu akan masuk melalui tiub ni. Okey, tiub kaca ni dan dialirkan masuk ke dalam air kapur. Jadi kita nak tengok perubahan air kapur selepas kalsium karbonat dan asid hidroklorik cair ni dipanaskan. Bukan tindak balas dia. Okey, ni bukan dipanaskan, ni tindak balas dia. Okey, jadi bila kalsium karbonat dicampur dengan asid hidroklorik cair, okey, tindak balas dia, okey,
sebelum gas dibebaskan tiada warna. Maksudnya air kapur tu warna dia jernih. Okey, asal air kapur tu warna dia jernih. Okey, lepas pada beberapa ketika bila dia dah ada tindak balas dengan kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik cair, dia akan menukarkan warna air kapur menjadi keruh. Okey, seterusnya bila kalsium karbonat dipanaskan, okey, eksperimen yang kedua, senarai radah yang kedua, bila kita panaskan kalsium karbonat, okey, tapi yang ni kita tak letak asid hidroklorik cair. Okey, kita cuma letak kalsium karbonat. Okey, dan kita panaskan dia. Okey, selepas beberapa ketika kita akan nampak gas tu akan melalui tiub kaca ni. Okey, dan akan masuk ke dalam air kapur. Okey, sama juga bila sebelum keadaan air kapur sebelum gas dibebaskan tiada warna. Okey, selepas beberapa ketika kita akan nampak air kapur tu akan menjadi keruh. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa gas yang dibebaskan apabila kalsium karbonat dipanaskan ataupun dia bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okey, gas yang dibebaskan adalah gas karbon dioksida. Sebab itulah air kapur tu akan bertukar menjadi keruh. Sebab sebelum ni kita tengok kalsium karbonat, okey, dia punya gabungan unsur dia adalah kalsium, karbon dan oksigen. Jadi bila dia bertindak balas, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. Ni kalau kamu nampak gambar radas macam ni, kita nak menguji kehadiran gas karbon dioksida. Apapun eksperimen, kalau dia menggunakan air kapur, dan air kapur tu dia akan bertukar warna jika ada kehadiran gas karbon dioksida. Kamu ingat yang tu je. Okey, air kapur akan bertukar menjadi keruh kerana kehadiran gas karbon dioksida. Ingat yang tu saja. Okey, seterusnya. Okey, yang ni soalan ni berkaitan dengan eksperimen yang ni. Okey, jadi yang pertama, nyatakan gas yang diuji dengan menggunakan air kapur. Tadi Ustaz babak tadi je. Okey, bagaimanakah ujian gas tersebut dijalankan? Ustazah pun ada sebutkan tadi. Lepas tu kamu kena terangkan. Nyatakan gas yang dibebaskan apabila kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okey. Yang kedua, dipanaskan dengan kuat. Okey. Kamu tengok gas apa yang dibebaskan. Okey, lengkapkan persamaan dalam perkataan bagi setiap tindak balas di soalan 3. Okey, kalsium karbonat campur dengan asid hidroklorik akan menghasilkan apa? Okey, kalsium karbonat apabila dipanaskan menghasilkan apa dan apa. Nyatakan 3 unsur yang bergabung dalam kalsium karbonat. Okey, kamu boleh refer balik dekat slide yang sebelum ni. Okey, jadi soalan ni tolong buat. Okey, tolong selesaikan dalam masa kelas kita 2 jam ni. Okey. Dan try buat dulu. Okey, yang mana tak faham boleh tanya direct dalam grup kamu tu. Okey, dan juga boleh tanya ustazah, PM ustazah. Okey. Jadi hari ini setakat itu saja. Kita sambung pada sesi yang berikutnya. Sekian, terima kasih.